forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Loh Madam terhadap kerajaan Saifuddin. Apa dia cakap? Kerajaan tidak terdesak terima sokongan ahli Parlimen PN. Berjeliti sedikit, kerajaan perpaduan tidak terdesak sehingga memerlukan sokongan ahli Parlimen Perikatan Nasional PN untuk memperkukuhkan pentadbiran pada masa ketika ini. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon Datuk Loh Madam. Dia akhirnya komen macam biasa. Pernyataan Saifuddin Nasution baru-baru ni, dia menyifatkan kerajaan perpaduan tidak terdesak menerima sokongan ahli Parlimen Perikatan Nasional. Saya setuju sangat. Kerana kita dah ada sokongan daripada 149 orang. Itu pun dah lebih 2/3. Kita pun tak adalah pindaan yang memerlukan kita ni nak mendapatkan 2/3 sebenarnya. Tak ada nak pindah perlembagaan ke. So bagi saya, kita dah cukup selesa. So janganlah kita mengambil langkah menerima lebih banyak lagi geng-geng yang nak melompat sokongan ni. Nak lompat parti tak boleh. Kerana kalau kita membiarkan benda ni berlaku, walaupun kita tak buat macam mana yang Muhyiddin buat, Mahathir buat, mengugut ahli-ahli parlimen, mengamalkan apa yang dipanggil sebagai scheme of things, dengan menawarkan projek, menawarkan jawatan, menawarkan itu ini seperti mana yang dibuat oleh Muhyiddin, yang dia sendiri cakap dalam mesyuarat bersatu. So jangan sampai kita dikatakan sama seperti Muhyiddin. Biarlah ada seorang manusia yang korup dalam Malaysia ni, jangan ditambah. Dan biarlah persepsi bahawa scheme of thing itu, persepsi itu dekat dengan Muhyiddin. Jangan sampai persepsi itu beralih seolah-olah mereka mengatakan bahawa PMX pun berbuat demikian. Itu sebab saya kata berhati-hati. Lebih-lebih lagi kita pun mengharapkan supaya peruntukan yang nak diberikan kepada ahli-ahli parlimen yang memberikan sokongan pada PMX ni, kalau boleh tak payah disalurkan pada mereka. Lebih baiklah disalurkan kepada penyalaras parlimen melalui ICU, melalui jabatan-jabatan kerajaan, kerajaan negeri, macam-macam. Yang penting jangan sampai benda tu, duit itu digunakan untuk mengukuhkan kedudukan mereka supaya mereka lebih tegap untuk menentang kita dalam pilihan raya yang akan datang. Tak bagus. Okey? Okey Tok, dalam kenyataan Ahmad Maslan yang ini kan, Ahmad Maslan dia menafikan sekeras-kerasnya bahawa orang dalam UMNO ni ada memujuk ahli-ahli parlimen pembangkang tu. Kenapa orang UMNO nak pergi memujuk? Untuk menyokong PMX. Saya rasa benda tu hanya hayalan yang dibuat oleh Hamzah Zainuddin and the gang. Sebab dia masih terngiang-ngiang, dia dulu kena ugut sampai dia lompat bersama dengan Latif Ahmad, bersama dengan Tasik Lugu dulu. So dia teringat zaman dia. Cukuplah, tak payah tak masing-masing. Bagi saya setuju sangat dengan pandangan Datuk Seri Saifuddin Nasution. Kita tak pelahap. Senang cerita kita tak pelahap untuk, kita tak terlapak untuk menerima mereka-mereka ni. Ini ayat yang Saifuddin dulu satu ketika dahulu selalu pakai. Okey, Tok, dalam keratan akhbar hari ni kan, penyokong bosku mahu Datuk Seri Najib dan Muhyiddin buka lembaran baharu. Penyokong bosku? Penyokong bosku yang mana? Syed Imran. Syed Imran bukan penyokong bosku. Syed Imran ialah budak Hamzah Zainuddin, yang berlakon jadi penyokong bosku. Saya pun tak tahulah. Saya harap orang-orang yang dekat dengan Datuk Seri Najib ni perlu sedar kerana guna manusia macam ni lah rosak segala-galanya. Dengarlah nasihat Ashman tu.
don't waste your time, don't waste your money on people like this. Dengar nasihat anak anda bongsu Datuk Seri Najib, itu lebih baik. Itu je lah nasihat saya. Orang yang patut dengar nasihat ni, dia tahu siapa dia. Tak payah saya beritahu, biar ini menjadi rahsia. Tapi Dok, kebarangkalian jika ditakdirkan Datuk Seri Najib dilepaskan, dan mungkin beliau ingin masuk ke dalam, amin, kita harap. dan Kita harap beliau lah dia, mungkin kita beliau, harap dia akan dibebaskan lah. Kita doa lah. dan kemungkinan lah jika Ya. beliau mahu masuk ke dalam kancah politik, dan mungkin akan bekerjasama dengan Muhyiddin ke, atau macam mana? Oh tidak. Saya begitu yakin bahawa dia akan bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar. Dia tidak akan bekerjasama dengan Muhyiddin Yassin. Kalau dia bersama dengan Muhyiddin Yassin, saya akan tinggalkan dia. I will not waste my bloody time. I will not waste my bloody time. Cukuplah kesilapan kita angkat Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri. That is one of the very bad and silly mistake made by our leaders. Janganlah ulang benda bodoh macam ni. Pakai otak. Okey? Okey Dok, soalan berkenaan dengan Atta Hasutan. Taqiyuddin dia dalam parlimen dia disebut yang semasa pemerintahan Perikatan Nasional ni, mereka tak sempat melaksanakan orang panggil, memasukkan Atta Hasutan. Tetapi dalam kenyataan akhbar Hamzah Zainuddin kata memang takkan masukkan Atta Hasutan ni, Tok. Jadi diorang ni macam mana ni? Dia sama dia pun celaru. Sama dia pun tak tahu nak tipu yang benda satu. Itulah sebab dia. Bila kita ni bercakap tentang bersandarkan dengan kebenaran, bila kita bercakap tu, kita akan konsisten. Kalau niat kita memang nak laksanakan rang undang-undang 355, kalau kita konsisten, kita tak akan bolak-balik. Kita tak payah fikir, dulu aku tipu apa. Tak payah. Sebab kita akan ingat benda yang betul-betul kita nak buat. Tapi kalau kita ni selalu menipu dalam mengeluarkan kenyataan, kadang-kadang kita lupa penipuan yang kita dah buat sebelum ni. Bila kita lupa penipuan yang kita dah buat sebelum ni, itu yang jadi macam tu. Hamzah Zainuddin cakap lain, Taqiyuddin cakap lain. Kalau kau tanya Haji Hadi, silap-silap lain jawapan dia. Lagi lain. Ini kena faham. Nak tahu orang menipu ni senang je. Kau tengok je lah muka-muka macam Taqiyuddin, muka macam Hamzah Zainuddin, muka macam Haji Hadi. Begitulah lebih kurang ni rupa orang menipu ni. Itu sebab aku ni alhamdulillah lah setakat ni, kalau muka-muka macam ni, aku tak termakan tipuan mereka. Kadang-kadang ada juga kena tipu. Kena tipu. Ada juga kadang-kadang tengok baik je kan, rupa-rupanya ditelan kita bulan-bulan. Kena juga kan. Tapi kalau setakat muka macam Haji Hadi, muka macam Taqiyuddin, muka macam Hamzah, muka macam Midin ni, insya-Allah aku tak akan kena tipu lagi dah dengan muka-muka ni. Tapi kalau ada orang bila orang hantar Khairuddin Abu Hassan, bila hantar orang macam Hamzah ni, bila hantar orang ni, orang tu masih percaya lagi, I got nothing to say. Aku dah nasihat, dah habis nasihat dah, tak mau dengar, lantak kau lah. Malas aku nak cakap. Sendiri fikirlah. Pakailah otak tu. Kalau Allah Ta'ala bagi otak tak nak pakai, tu yang jahanam semuanya. Kita dah cakap sabar, insya-Allah. Kalau tidak, bulan 11 ni dah cantik dah. Kita dah tengok kawan kita tu selamat.
Kan? Ni tak tahu lagi. Dah berubah dah. Degil. Kan? Masih pakai Syed Imran lagi? Pakai. Tengok Jahanam lagi? Buat. Kan? Okey. Okey tu, soalan sikit lah ni pasal ringgit Malaysia kan tu kan. Kita nampak ringgit Malaysia ni jatuh teruk kan tu kan. Dan diorang cakap menunjukkan jika ringgit tu jatuh, ekonomi kita memang teruk ni tu. Komen tu sikit. Dia macam ni lah. Kita ada dua pilihan. Kalau nak naikkan ringgit ni senang je. Apa susah sangat? Kau naikkan OPR. Kan? Tapi siapa yang mampus? Rakyat lah. Kan? Yang mampus orang yang ada hutang dekat bank. Orang yang ada loan rumah. Dulu rumah aku bayar 2,000 lebih je. Kan? Bila OPR sebelum sebelum COVID, rumah 3,000 lebih. Masa pandemik berlaku, OPR turun, tinggal 1.25 tu, kita bayar 2,600 je. Hari ni dah 3,400. Kau nak suruh lawan dengan Amerika? Boleh. Naikkan OPR 5.5. Tambah lagi 5.55. Berapa ramai orang Amerika, investor-investor luar ni semua akan letak duit kat Malaysia. Kan? Sekarang we have a very stable government. Dia yakin dengan kita punya negara. Dia orang akan ready untuk letak duit simpan kat negara kita. Sebab negara kita stable. Tak macam dulu. Satu penggal boleh ada 3-4 orang Perdana Menteri. 3 Perdana Menteri. Undi sekali dapat 3. Kan? Sekarang alhamdulillah dah ada 2/3 majoriti. Kan? Tapi siapa yang merana? Orang yang nak bayar pinjaman bank rakyat masa kahwin. Orang yang pinjam duit dengan bank rakyat untuk loan personal peribadi. Orang yang nak mulakan perniagaan, pinjam duit bank rakyat, personal loan. Mampus kalau kita naikkan OPR ni. Interest rate tinggi. Hari ni Malaysia ni beruntung. Apa tu? Soalan baik soalan. Sekejap. Hari ni Malaysia punya untung. Contohnya sekarang ni. Kalau kau pinjam duit dengan marah umpamanya. Kau pinjam duit dengan marah. Contoh. Interest 2%. Kau ambil duit marah, kau simpan je duit dalam bank. Letak FD. Interest 4%. 2% kau untung. Betul tak? Betul. Tapi kalau kau nak supaya ringgit Malaysia ni lebih kukuh daripada US dollar, siapa yang dapat manfaat? Yang mendapat manfaat ialah orang yang ada urus niaga membeli produk-produk menggunakan US dollar. Siapa yang beli spare part dengan menggunakan US dollar? Memanglah spare part dia kena beli dengan harga yang lebih mahal. So, kau tengoklah Malaysia, kita punya kejatuhan nilai ringgit berbanding dengan US dollar lebih kurang 7%. So kau belilah spare part daripada Jepun. Jepun dia punya kejatuhan dia 16%. Daripada kau pergi import kereta daripada UK, now is the best time kau import kereta daripada Jepun. Kau dapat lebih murah harga. Kena bijak lah. Tapi berapa orang yang beli barang import? Rakyat biasa banyak tak beli barang import ni? Ada juga, tapi tak banyak. Berbanding dengan orang kaya, yang Datuk Seri Anwar kata maha kaya. Dia orang ni lah. Dia orang meniaga dan sebagainya. Spare part barang-barang ni banyak menggunakan barang import. Mereka akan terkesan bila ringgit kurang nilai dia. Ringgit dia punya nilai dia berbanding US dollar kurang.
So you got to pay more untuk beli barang-barang menggunakan US dollar ni. Tapi kerajaan kena buat pilihan. Nak rakyat merana berhadapan dengan OPR yang tinggi, interest bank yang tinggi, ataupun nak ringgit Malaysia kukuh, kan? Ringgit Malaysia kukuh tak bererti ekonomi kukuh. Hari ni kita lihat, banyak indeks prestasi ekonomi Malaysia, perbandingan ringgit Malaysia dengan US dollar memang tak menentukan ukuran kedudukan ekonomi kita. Kadar inflasi kita, saya beri contoh, terendah sekarang ni kalau banding dengan zaman bulan 8 Ismail Sabri tahun lepas. Kita punya kadar inflasi begitu tinggi. Ogos the worst, tapi turun setiap bulan semenjak Datuk Seri Anwar ambil alih ni. Sekarang kita punya kadar inflasi 1.9%, kan? OPR masih kekal 3%. Unjuran ekonomi kita, kalau kita lihat kita punya unjuran ekonomi kita pun Meningkat. dalam keadaan yang cukup baik, meningkat 4 hingga 5%, malah kita punya defisit fiskal kita hanya 4.3% berbanding dengan sasaran awal kita lebih kurang dalam 5%. So benda ni, ini juga menunjukkan bahawa Malaysia ini dari segi prestasi ekonomi kita berada di landasan yang betul. Tapi ada juga banyak faedah lain yang menguntungkan rakyat kita. Bila barang kita ni murah di pasaran dunia, kalau kekal harga sama, maka orang yang ekspor barang keluar, dia collect duit lebih, kan? Sebab dia jual dengan US dollar, dia collect duit lebih. Tetapi kalau misalnya mereka nak barang-barang kita ni lebih kompetitif, kan? Mereka boleh je turunkan harga barang. Betul tak? So kalau ada dua produk yang berkualiti daripada Malaysia dengan kualiti sederhana daripada negara lain, orang akan pilih produk Malaysia, kan? Dan jangan lupa juga, Malaysia ni antara destinasi pelancongan yang bagi saya lah cukup baik. Kita kalau nak makan angin pun, mana kita pergi? Kita pergi Jakarta. Sebab apa? Kita boleh jadi jutawan di sana. Kita ada kemampuan untuk berbelanja. Betul tak? RM1,300 lebih kurang, kan? Kalau kita nak pergi jauh sikit, mungkin kita pergi ke Thailand, masih murah lagi. Okey, tuan, saya baca detail dekat sinar ni. Sebaliknya, Ketua Siasat Perkataan Harapan PH, Datuk Seri Saifuddin berkata, kedudukan kerajaan sekarang ini berada dalam tahap meyakinkan kerajaan bergerak macam biasa. Tak ada sebarang masalah. Daripada sudut tahap keseluruhan yang ada pada kedudukan sangat meyakinkan, katanya kepada pemberita selepas majlis pencerahan Grant Perhatian Komiti Jabatan Pendaftar Pertumbuhan Pekerjaan Zon Utara. Tambah Saifuddin, beliau dalam masa yang sama menafikan terdapat ugutan yang mempengaruhi keputusan yang dibuat ahli parlimen terbabit. Okey tuan-tuan, mari terus menyorak kerajaan berbadan dan pihak Ibrahim. Assalamualaikum.